السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada malam ni kita dapat bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dan kita telah sampai pada muka surat 263, pasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam tentang khutbah. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di atas tanah. Atas tanah? Okay? Di atas mimbar, di atas unta jantan al-ba'ir, dan di atas unta betina an-naqah. Apabila berkhutbah, kedua matanya merah, ala sautuh, suaranya tinggi, suara Nabi SAW jadi kuat. Washtadda ghadabuhu, maksud dia marah dia teramat sangat. Dia Nabi ni berkhutbah ni maknanya memang dalam keadaan seperti orang yang dalam keadaan marah, bengis, kuat, kan? Maknanya orang tak ada can nak mengantuk, kan? Nak terhangguk-hangguk tak ada can lah. Semuanya terbelia biji mata macam itulah. Khutbah tadi. Ini beza di antara khutbah dengan baca teks khutbah. Kalau kita baca teks khutbah ni kurang sekilah kita boleh nak menjiwai suasana dan ayat-ayat yang kita nak sampaikan tadi, kan. Melainkan orang yang dia berkhutbah tadi bukan dia baca teks khutbah, kan. Jadi hari ni semua nak kena baca teks, tak nak baca teks lah, kan. Tapi boleh juga dia baca teks, lepas tu dia ayat dia sendiri kalau dia dah biasa lah, kan. Tak ada masalah apa. Macam tu. Jadi washtadda ghadabuh, marah dia yang amat sangat tadi, kan, dalam keadaan macam tu. Hatta ka'annahu munziru jaishin, seolah-olah Nabi sedang beri peringatan, beri semangat, beri maknanya ucapan terakhir kepada tentera, pasukan tentera yang hendak keluar berperang. Bagi peringatan sungguh-sungguh, jaga adab-adab, jaga disiplin. Macam tu sekali. Yaqulu sabbahakum wa massakum, kata Nabi SAW. Nabi kata, kan, bersiap sedialah kamu pada waktu pagi dan waktu petang. Nabi kata, wa yaqulu, Nabi kata dalam khutbah dia, bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini, dibangkitkan aku dan hari kiamat seperti ini. Wa yaqrunu, dan Nabi menggandingkan dua jari telunjuk dan jari tengahnya, baina usbu'aihi as-sabbabati wal wusta. As-sabbabah jari telunjuk, al-wusta jari tengah. As-sabbabah namakan dia sebagai jari telunjuk sebab jari ni duk guna, duk caci orang, duk cela orang. Sebab tu dalam perkataan
bahasa Arab dia panggil sabba yasubbu. Sabba ni mencaci, kan? Sibabul mu'min fusuqun, Nabi kata mencaci orang beriman fasiq. Sibab ni dinamakan dia sebagai sabbabah kerana selalu dia ni digunakan untuk caci orang, untuk cela orang. Kamu gitu. Dia panggil dia sebagai sabbabah, jari telunjuk. Ini al-wusta. Al-wusta dia duduk tengah lah, kan? Satu dua dia di tengah, al-wusta. Ini Nabi gandingkan as-sabbabah wal-wusta, kan? Nabi kata bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini. Aku dan kiamat begini, Nabi kata. Wa yaqrunu bainahuma, kan? Nabi gandingkan dua tu. Kemudian beliau bersabda amma ba'd. Nabi kata amma ba'du. Amma ba'du ni biasalah. Adapun selepas itu, atau perkataan makna amma ba'd. Selepas apa? Selepas hamdallah. Selepas hamdallah, selepas memuji Allah, wassana alaihi, selepas mengulangi pujian terhadap Allah, wassalatu ala rasulihi, dan selawat ke atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi teruskan ucapannya. Itu bagi amma ba'du. Adapun selepas itu, selepas apa? Selepas memuji Allah dan mengulangi pujian terhadap Allah, as-sana alaihi, dan selawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil summa amma ba'du. Itu makna amma ba'du. Tidak untuk heran apa dia amma ba'du ni, kan? Itu makna amma ba'du. Sesungguhnya Nabi kata sebaik-baik hadis pembicaraan, Nabi kata fa inna khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik hadis ataupun kalam, fa inna khairal kalami, sebaik-baik kalam, sebaik-baik hadis, ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Itu sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Nabi kata wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk ataupun wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata. Dan Nabi kata lagi wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara ialah yang baru diadakan dalam urusan agama. Al-muhdatsat, sesuatu yang baru dalam urusan agama. Nabi kata itu seburuk-buruk perkara. Syarrul umur, seburuk-buruk perkara ialah yang baru dalam urusan agama. Kemudian Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan dalam riwayat yang lain wa kullu dalalatin finnar, setiap kesesatan dalam neraka. Ini adalah sunnah dalam setiap ucapan kita, khutbah kita, setiap sunnah. Tapi orang yang dia dengar tu, dia kata puak-puak ni tengok, nak kenal puak Wahabi ni, depa baca hak ni lah. Tu lah, nak kenal orang Wahabi ni, depa kalau depa nak mula ceramah depa akan baca hak ni lah. Nak mula-mula depa nak buh orang lain neraka dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tamatul kubra. Ni maknanya kita ni sunnah. Bila kita nak ucap sebarang ucapan, kita sebut tadi, Nabi sebut, kan? Khairun nas, manusia yang terbaik adalah Nabi SAW. Dia sebut benda ni, maka kita ni nak ikut Nabi SAW. Disuruh kita mencontohi Nabi SAW, sunnah Nabi. Maka setiap ucapan kita baca ni. Bukan maknanya kita baca ni kita nak menerakakan orang, dah. Tapi dia pun faham macam tu. Mereka tak makan cili pun mereka rasa pedas. Kan? Jadi macam tu. Makan adalah. Makan cili tu. Dia makan cili, no? Itu dia. Jadi macam tu Nabi sebut. Jadi mana kita baca apa yang Nabi cerita. Lepas tu dia tanya pula, Syekh, hang kata kami masuk neraka ke? Dia faham kot tu. Dia kata Pok Wahabi ni kata orang masuk neraka, mereka yang masuk syurga. Ada ustaz waktu ceramah kat masjid Sungai Pelong, kampung saya lah. Tak saya cerita ustaz mana daripada rakam ni masuk dalam tu, kan? Saya ada kebetulan nak pergi sembahyang, dengar dia ceramah dulu. Dia kata apa? Dia orang Kedah. Dia cakap style slang Kedah lah. Ni yang saya duk heran puak-puak Wahabi ni. Duk bubuh orang lain neraka. Syurga Tuhan tu luas, syurga tu Allah Ta'ala punya, dia kata. Memang syurga tu Allah Ta'ala punya. Bila kita baca apa yang Nabi sebut ni, bukan bermakna kita menerakakan manusia.
Kan? Hak neraka syurga ni memang semua orang beriman hak Allah Ta'ala. Kan? Jadi macam tu. Kita sebut apa yang Nabi baca. Bila kita baca ni, kita sebut ni, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Setiap kesesatan tu dalam api neraka. Tapi kita tak kata setiap ahli bid'ah tu masuk neraka. Kita tak kata macam tu. Cuba percari, ada tak ulama-ulama sunnah yang kata setiap ahli bid'ah ni masuk neraka? Ada tak? Mana ada siapa kata macam tu? Maknanya hatta sehingga kita katakan, maknanya orang yang buat dosa besar, alladzina yaf'aluna al-kaba'ir, orang yang buat dosa besar tadi, kita ni beriman dengan ahli berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kita kata apa? Amruhu ila Allah. Maksud dia urusan dia kembali kepada Allah. Insya'a azabahu, kalau Allah nak, Allah akan siksa dia bi'adlihi ta'ala, dengan keadilan Allah Ta'ala. Wa insya'a ghafara lahu, kalau Allah nak, Allah akan ampunkan bagi dia, kalau Allah nak. Al-umur ataupun amruhu ila Allah, urusannya kembali kepada Allah. Kita orang yang hidup ni, apa kita perlu buat? Kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita solatkan dia, kita doakan untuknya, Allahumma ghafir lahu warhamhu, walaupun kita ni tahu dia tu ahli bid'ah. Saya tanya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, anak murid Syekh Albani kita rahimahullah. Syekh Ali masih hiduplah, maknanya dia pernah mari Malaysia kita kan. Jadi maknanya dia ni maknanya ketika mati seorang Syekh Asy'ariyah, Assalamualaikum, seorang Syekh Asy'ariyah Sufiyah, memang duk hantam dia teruknya, duk hantam dia masa kawan tu hidup, dia duk hantam orang yang ikut maknanya Salafi ni, yang bermanhaj dengan manhaj Salafi ni, berakidah dengan akidah Salafiyah ni. Orang tu dia tulis, dia hantam teruk. Tapi bila orang tu mati, dia kata dulu kan, aku mana cukup marah dekat kawan ni, tapi bila dia mati, atarahhamu alaihi, aku doakan keampunan untuk dia. Syekh Ali dia tulis dalam Muntada Kull Salafiyin, ana atarahhamu alaihi, ketika dia mati tadi, aku kesian kat dia, aku harapkan keampunan Allah ke atas dia. Itu dia. Jadi maknanya kita ni bukan nak nerakakan orang. Dan maknanya kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Jadi begitu kita nak orang tadi maknanya dapat petunjuk huda yang sebenar-benar petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengatakan la yazighu anha illa halikun, tidak akan menyimpang daripada jalan manhaj yang sebenar ini melainkan orang tu akan binasa. Tapi kita tak kata individu tu binasa, tak. Tapi dia pun ni silap faham. Faham tu dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan. Baik ya, di sana ada aqwal, ada kata-kata ulama lah, sempat saya ambil secara sepintas lalu tentang celaan terhadap ahli bid'ah dan perkara bid'ah tadi kan. Di antara dia kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Ajri dalam kitab Asy-Syari'ah, kata Ibn Abbas, ma fil ardi qaumun abghadu ilayya min an yaji'uni fayukhasimuni min al-qadariyyati fil qadar. Maksud dia puak qadariyah. Tidak ada manusia, tidak ada kaum yang paling aku benci di atas muka bumi, ialah kaum yang datang kepada aku lalu mereka berbalah dengan aku dengan masalah qadariyah, masalah qadar, masalah takdir. Kan, masalah takdir, puak qadariyah tadi kan. Itu dia. Demikian itu tidak, dia kata tidaklah demikian itu melainkan mereka tidak mengetahui takdir Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tak ditanya tentang apa yang dibuat, apa yang dia buat, tetapi mereka yang akan ditanya. Maknanya takdir Allah Ta'ala ikut suka Allah. Allah nak buat macam mana? Allah dah tentukan segala-galanya, tapi mereka ni tak mau beriman dengan qadar tadi, puak qadariyah. Ni puak lawan. Ni puak di antara puak ahli bid'ah. Kemudian di antara satu lagi kisah kata Bishr bin Al-Harith, dia kata ketika datang khabar kematian seorang lelaki yang bernama Al-Marisi. Bishr Al-Marisi ini maksud dia ni di antara orang yang
ahli fitnah yang dahsyat semasa zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal kan, fitnah khalqul Quran, Al-Marisi tadi. Bila dia kata Bishr bin Al-Harith, ketika sampai berita kematian lelaki ini kepada aku dan aku berada di pasar, wa ana fis suq, aku berada di pasar, ya, aku dengar berita itu. Dia kata kalaulah tempat itu, kan, maknanya kalaulah tempat pasar itu tempat sujud, mesti aku sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan dia. Ini kata Bishr bin Al-Harith rahimahullahu taala, cerita tentang puak ahli bid'ah tadi kan, begitu. Jadi banyaklah celaan-celaan para imam, para a'immah tentang bid'ah dan ahli bid'ah tadi. Di antara dia mana dia kata para ulama, kan, tidak hidup satu bid'ah melainkan mati padanya satu sunnah. Itu dia. Jadi dia sibuk dia buat bid'ah, dia buat selawat baru ni. Hak selawat yang Nabi ajar tak buat lah. Selawat tafrijiyah, selawat apa lagi? Apa nama tak tahu? Ya belakang tu. Kan? Nariyah apa selawat, macam-macam selawat tadi kan. Apa yang depa duk baca lepas sembahyang tu apa nama? Allahumma salli, macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi dawaiha afiatul abdani wa shifaiha. Ya, dia pernah makan sebagai selawat syifa tu kan. Ini tak warid pada Nabi SAW. Bahkan lafaz tu ada unsur-unsur syirik padanya. Nabi ni bukan boleh berubat hati kita. Nabi dah wafat SAW, dah mati dah. Kan? Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kau dah mati, mereka semua mati. Itu cerita dia. Kalau pertambahan Sayyidina tu di luar solat. Di luar solat tu mana adalah kaum ulama tak ada masalah pala. Kan, sebab Sayyidina ni makna dia penghulu kita. Jadi ada juga pada alim ulama kita, kan, kita panggil. Sebab Sayyidina Muhammad disebut lafaz Sayyiduna tadi dalam di luar solat lah. Ada disebut. Tapi maknanya aulanya kalau kita nak mana iltizam dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Tapi nak contohnya ada para ulama kita yang menyebut lafaz sayyidina tadi, itu di luar solat lah. Adapun dalam solat depa maknanya hanya sebut apa yang warid daripada Nabi SAW, itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Itulah. Tak sebut lafaz sayyidina dalam solat. Adapun di luar solat mana ada ulama yang baca benda tu, ada mereka cakap benda tu. Itu dia. Baik. Beliau tidak menyampaikan suatu khutbah melainkan dimulai dengan ucapan hamdalah. Maksud hamdalah ni alhamdulillah. Innal hamda lillah. Ataupun alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tak kira lah. Kan? Mula dengan hamdalah. Hamdalah ni pujian bagi Allah lah, dia panggil hamdalah. Adapun perkataan sebahagian ahli fiqh bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam memulakan khutbah istisqa. Istisqa ni solat minta hujan lah. Kan, solat minta hujan. Maknanya Nabi solat, lepas tu Nabi berkhutbah. Dia ada pendapat ulama kata maknanya khutbah dulu, lepas tu baru solat. Jadi dua-dua terang masalah apa kalau disebut Syekh As-Salih Al-Munajjid dalam Islam QA tu, Islam soal dan jawab tu maknanya kita mana ada qaul lah sebelum ataupun selepas khutbah. Tapi mana yang kita bacalah hadis selepas solat khutbah tadi kan, dengan mengucapkan istighfar dan khutbah 2 hari raya dengan mengucapkan takbir. Sesungguhnya mereka tidak memiliki landasan apapun dari sunnah Nabi SAW. Bahkan sunnah Nabi SAW justru menyelisihinya. Maknanya sebahagian ulama fiqh kata Nabi mulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khutbah raya kan. Ada sebahagian yang kata khutbah istisqa pun mula dengan takbir. Tapi tak ada dalil yang sahih yang menyebut tentang perbuatan mereka tadi. Yang adanya inilah dia, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tak kira khutbah istisqa ke, khutbah hari raya ke, ataupun khutbah Jumaat ke, sama saja semuanya. Ini dia. Jadi macam solat istisqa ni, dia ni mana sifat solat dia macam sifat solat hari raya lah. Sifat solat dia tamaman, dia kata sebiji macam sifat solat hari
raya. Itu solat istisqa. Cumanya dia serban dia tu, maknanya selendang ni dia pusing sajalah. Kan letak bau kanan, bau kiri ke bau kanan, pusing. Tu serban belakang tadi dia pusing. Isyarat kata tahwil. Tahwil tukar daripada panas kepada hujan. Solat istisqa Nabi buat macam tu sallallahu. Bagi mana imam tadi lah, ketika berkhutbah tadi kan, pusing ke selendang dia. Kiri ke kanan, macam itulah. Baik. Iaitu memulai semua khutbah, justru kata yang Nabi SAW justru menyelisihinya, iaitu memulai khutbah, semua khutbah dengan ucapan alhamdulillah. Ini juga salah satu di antara 3 pandangan para pengikut mazhab Imam Ahmad serta menjadi pilihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Begitulah. Kemudian Nabi SAW berkhutbah sambil berdiri. Nabi khutbah sambil berdiri. Maksudnya dalam riwayat mursal ni asalnya hadis dhaif lah. Mursal ni tengoklah, kalau mursal kibar tabi'in maknanya hadis dia sahih lah. Tapi kalau sigar tabi'in tadi, dia kena cek dululah maknanya daripada jalur yang lain. Tapi hadis ni dia jadi sahih. Asalnya mursal dhaif lah, jadi sahih dengan dikumpulkan banyak jalan dia, bimajmu' turuqi. Maksudnya ulama-ulama hadis ni depa satu bab, satu cerita ni, maknanya satu hadis ni depa cari banyak rawi daripada jalur yang macam-macam. Jadi maknanya banyak jalur cerita benda yang sama, daripada mursal terangkat jadi sahih dengan dihimpunkan segala jalannya. Hadis mursal. Jadi maknanya hadis mursal ni macam ni lah cerita dia. Apabila seorang tabi'in dia baca, dia kata Nabi SAW, dia tak sebut pun sahabat. Itu hadis mursal. Itu dia. Jadi kita tengok juga maknanya tabi'in pun dia kena tengok juga tabi'in yang macam mana, macam kibar tabi'in Sa'id bin Musayyib kan. Sa'id bin Musayyib ni di antara kibar tabi'in yang besar lah. Ataupun darjat atau tabaqah, ataupun dia panggil darjat selepas itu kita panggil lapisan al-wusta. Al-wusta ni pertengahan tabi'in lah, macam Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, itu pertengahan tabi'in. Jadi mana Ibnu Hajar rahimahullahu taala dia tulis dalam kitab dia pasal lapisan-lapisan perawi ni. Dia panggil tabaqah. Tabaqah ni lapisan. Tabaqah pertama, tabaqah ni macam tangga lah, 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. Yang pertama dia panggil lapisan sahabat lah, para sahabat. Itu dia. Sahabat ni kulluhum udul lah, tak ada masalah apa lah. Tak kira kibar ataupun usta ataupun sigar. Tapi kibar ni kita kenal lah, macam Abu Bakar, Umar, as-sabiqun al-awwalun tu kibar sahabat lah, pertengahan sahabat. Kemudian sigar yang kecil, sahabat yang kecil kan. Jadi mana lapisan pertama Ibnu Hajar dia jadikan 12 lapisan. Generasi perawi ini diletakkan dalam 12 lapisan dalam kitab dia Taqrib at-Tahdzib Al-Imam Ibnu Hajar. Mungkin saya boleh cerita sebagai maklumat tambahan lah, tak ada masalah apalah. Tapi kalau orang tak belajar apa ni, dia pening kepala juga lah. Tapi tak pening mana saya ingat, sebab nak tahu lapisan. Dia panggil generasi perawi hadis. Lapisan pertama iaitu sahabat. Dia panggil tabaqah. Tabaqah ni bahasa Arab, tabaqah lah. Tabaqah, lapisan. Lapisan yang kedua dia panggil kibar tabi'in. Kibar ni apa? Tabi'in yang besar-besar. Maksudnya depa ni jumpa kebanyakan para sahabat. Depa jumpa Abu Bakar, depa jumpa Umar, jumpa Osman. Tapi depa tak sempat jumpa Nabi SAW. Macam Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Tapi dia jumpa sahabat yang kibar ni, macam Osman, Abu Bakar, semua kan. Dia meriwayatkan hadis daripada mereka. Ni mana peringkat yang kedua. Tabi'in di kibar ni yang besar lah. Tabi'in ni siapa? Tabi'in semua kita tahu kan. Dia maknanya orang yang tak pernah tengok Nabi tapi jumpa sahabat. Tapi yang jumpa sahabat ni dia terbahagi pula kepada 4. Yang besar dia panggil kibar tabi'in, kan. Yang kedua dia panggil pertengahan tabi'in, al-wusta, macam Al-Hasan Al-Basri tadi lah. Dan Ibnu Sirin rahimahullahu jami'. Kemudian
lapisan yang selepas al-wusta tadi, bawah sikit. Dia panggil lapisan wusta yang bawah sikit. Dia panggil tali al-wusta. Generasi selepas tabi'in yang pertengahan. Tu maksud dia, mereka meriwayatkan hadis daripada tabi'in yang sebelum mereka lah. Mereka tak sempat nak meriwayatkan hadis daripada kibar tabi'in. Siapa dia tabi'in yang nombor 3 ni? Ya. Siapa dia? Ada. Di antara Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, Al-Qurashi. Ibn Shihab Az-Zuhri. Begitu juga Qatadah. Qatadah ni yang meriwayatkan, kalau kita baca dalam kitab tafsir kan, daripada Qatadah, daripada itu dah yang meriwayatkan kitab tafsir tu. Dia panggil yang selepas pertengahan tu, tabi'in tadi. Ni seperti Az-Zuhri. Az-Zuhri ni memang terkenal lah bila belajar ilmu hadis. Tak kenal Az-Zuhri, nama dia Muhammad bin bin Ubaidillah bin Abdullah. Daripada keturunan dia, nenek dia, datuk dia yang ketiga Az-Zuhri ataupun Ibn Shihab. Shihab tadi, Zuhri tadi keturunan dia lah. Keturunan dia sebelah Az-Zuhri. Disebut nama keturunan dia. Macam Asy-Syafi'i lah. Asy-Syafi'i rahimahullah, datuk dia yang bawah tu. Ini kemudian lapisan tabi'in yang sughra, yang kecil. Itu dia. Seperti mana Al-A'mash. Ini kalau orang belajar ilmu hadis kena kenal lah puak ni siapa. Masuk belajar ilmu hadis ni kita kena belajar tentang rijal, para perawi hadis yang kita kata paling kurang yang kibar lah. Macam Az-Zuhri, Al-A'mash, semua tadi kan. Ibn Musayyib tu memang lah. Al-Hasan Al-Basri ni memang kita kenal lah. Sampai kita kena hafal tarikh kematian mereka. Kalau orang belajar ilmu hadis kan, dia macam takhasus hadis ke, macam Jamiah Islamiyah Madinah ke apa ke, dia pun kena hafal tarikh wafayatul a'lam, kematian para ulama tadi yang besar-besar. Sebab apa? Sebab nak tengok siapa anak murid dia. Siapa anak murid dia? Tok guru ni mati sekian, kawan ni masuk ke Baghdad tarikh sekian. Dia kata aku mengaji kat kawan ni. Cek tengok, dia ni masuk Baghdad, tok guru ni mati dah 10 tahun dah. Mana dia kadzab lah. Itu pentingnya belajar tarikh kematian a'lam. A'lam ni para ulama besar lah. Tapi belajar memang seronok, tapi susah lah. Nak susah tang mana? Faham tu boleh, nak ingat tu nombor 2. Faham ustaz cerita faham. Tapi sat lagi Zuhri bila wafat lah? Ibn Musayyib bila wafat? Hasan Basri bila wafat? Ibn Mubarak bila wafat lah? Tang tu dia jadi serabut lah. Dia masuk soalan periksa sah betul ya. Salah betul. Kita soalan mandatorinya salah mati ya. Bukan boleh subjektif, tak apalah, kita boleh goreng kan. Subjektif boleh goreng, kita periksa objektif antara hidup dan mati ya. Nak tak mana? Tak ingat, pakai tembak je lah. Tarikh mati apa semua kan. Dia kalau periksa, kalau orang mengaji bahagian tu lah, dia periksa, dia bubuh sah dengan sah, khata, betul, salah. Kan? Syafi'i mati sekian-sekian tarikh, betul ke salah? Kita tak ingat nak buat macam mana? Kalau rekod lah jawapan. Tu mereka yang belajar ilmu hadis tu, mereka nak uji kekuatan ingatan kita. Macam tu. Baik, ini cerita sikit tentang lapisan-lapisan tabi'in. Maknanya ni cerita orang yang mengaji bab hadis. Cuma saya nak buka sikit lah minda tu, cerita tentang tabaqat ruwat. Dia panggil dalam subjek ataupun kita belajar takhasus, belajar ilmu hadis, dia ada satu subjek dia panggil dirasat fi tarikh ruwat wa tabaqatihim, pelajaran tentang tarikh para perawi. Tarikh ni maksud apa? Tarikh lahir dia, hidup dia daripada kecil, dia mengaji dengan siapa, tok guru dia, kan? Dia daripada keturunan mana, dia pernah rehlah ke mana-mana negeri, kan? Dia ambil hadis ni dekat mana, semua dia tulis. Itu beza agama Islam dengan agama lain. Semua tertulis dalam kitab rijal, kitab besar-besar ni. Macam kitab Tahdzibul Kamal, saya boleh sebut syok seorang-seorang je lah, kan? Kitab besar tu, susun satu meja ni, lebih lagi. Al-Hafiz Al-Mizzi, pak mentua kepada Az-Zahabi tu, pak mentua dia. Al-Imam Az-Zahabi tu hebat dah. Dia ada kitab yang besar tu kan, Siyar A'lamin Nubala tu. Pak mentua dia tu Al-Imam Al-Mizzi tu, Tahdzibul Kamal. Wah, kitab tu. Mari Ibnu Hajar dia ringkas jadi kecil kitab tu.
Ini takrib, tahzib lah semua kan, ni cerita syok sorang-sorang je lah. Kan? Cerita macam tu. Tapi tak apalah, kita nak buka, kita ada ni. Kita terbuka sikit lah kan. Kita dengar bab-bab macam tu insya-Allah. Tapi memang kalau kita belajar ilmu ni, memang benda ni tak ada di kalangan fuqaha. Benda tulisan tentang rijal ni di sisi fuqaha tak ada. Jadi fuqaha ayalun ala ahli hadis. Para fuqaha mereka berhajat kepada ahli hadis. Sebab apa? Depa nak istinbat sesuatu hadis, depa nak kena cek pada rijal tadi, nak kena pergi kepada syekhul hadis, pada ahlul hadis tadi. Kan? Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kan? Dia ni maknanya faqih wa muhaddithun, faqihun wa muhaddithun. Dia ada musnad Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu juga Imam Ibn Khuzaimah, Imamul A'immah. Imam A'immah, dia ni imam para imam. Sebab apa? Dia himpun jama'a baina fiqhi wal hadis. Dia himpun di antara fiqh dan hadis. Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala wa rahimahullahu al-jami'. Jadi imam-imam kita, ulama-ulama kita ni, kalau kita baca sirah dia, tapi orang yang minat ilmu hadis ni, dia kena minat ilmu sirah. Dia kena minat sirah. Kalau orang minat sirah, insya-Allah dia boleh belajar ilmu hadis. Sebab hadis ni cerita pasal sirah, tarikh, arwah, para perawi daripada Nabi SAW sampai sahabat, sampai tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai sigar tadi, atba'ut tabi'in, macam tu. Jadi maknanya itulah, kita mohon Allah Ta'ala kurniakan kepada kita minat yang macam tu, dan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham ilmu tadi. Ini ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Memang dia kembali kepada ilmu khusus tentang tu lah. Cuma saya nak buka sikit lah cerita, biar ada cerita tu, cerita yang benar, bukan cerita dongeng. Cerita tu benar, ada. Itu dia. Jadi mana kalau kita masuk dalam lagi, banyak lagi yang kita nampak daripada orang kata mutiara dia semua kita nampak. Kalau lagi dalam kita masuk, lagi seronok macam tu. Sebab tu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Al-Albani banyak kitab dia tulis. Silsilah ahadits ad-dhaifah, silsilah ahadits as-sahihah, dia tulis banyak kitab dia, berapa ribu hadis. Dia tenggelam dalam tu, dia dah zuk dalam tu. Mana sampai dia tak peduli makan minum dia. Aku hanya pedulikan kulit aku ya. Aku jaga kulit aku dan tenaga aku tak pedulilah makan dan minum aku. Macam dia dah tenggelam, zuk, dia panggil zuk dalam ilmu tadi kan. Kita kalau dapat macam tu seronoklah. Kalau kita dapat macam tu lah. Kan, tapi hari ni bila kita masuk mengaji semua, kita nak tunggu pergi lulus periksa ya. Kan, hafal esok lupa. Lepas periksa, orang tanya, tak ingat dah. Periksa dapat tu 4 ataupun 3.8 tu. Kan? Lepas tu tak ingat dah. Itu cerita dah. Baik. Ini cerita pasal mursal tadi lah. Dalam riwayat mursal Atha bin Abi Ribah ni dan selainnya, disebutkan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia. Nabi naik mimbar tu menghadapkan wajahnya kepada manusia. Kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum. Nabi ucapkan assalamualaikum. Asy-Sya'bi berkata, Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal itu. Ini hadis ni asal dia mursal, tapi kerana banyak jalur yang mari cerita benda yang sama, maka dia jadi sahih bi majmu'i turuqihi, dengan dikumpulkan segala jalurnya. Itu dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhiri khutbah dengan istighfar, mohon ampunan. Beliau SAW membacakan kebanyakannya berkhutbah dengan membaca Al-Quran. Jadi Nabi banyak baca Al-Quran dalam khutbah dia. Dalam Sahih Muslim dari Ummu Hisham bin Harithah radhiyallahu anha, dia kata, melainkan dari risan Rasulullah SAW, beliau membacanya setiap hari Jumaat di atas mimbar apabila berkhutbah dia kata, aku tidak menghafal aku tidak menghafal Qaf, surah Qaf tu. Dia hafal kerana apa? Kerana Nabi duk selalu ulang di atas mimbar surah Qaf tu sampai dia boleh hafal. Macam kita lah hari ni, budak-budak duk kaji sembahyang Jumaat, tanya depa kata, ibadallah. Tu dia maknanya nak habis dah khutbah, nak habis dah. Depa pun segar balik Hak sebelum ni lagu tu budak-budak. Kalau tak lagu tu,
No. Apa? WhatsApp, apa nama? Game. Duk main game kan. Orang tua marah dia pada sembang. Lah ni depa ada pilihan lain. Kan? Iaitu game. Orang tu khutbah dia duk main game. Budak sekolah menengah ni. Sekolah menengah ni. Kita 2 dan 3 tengok sebelah kita sembahyang duk belakang kau. Kalau tak sembang. Tapi bila sampai tan ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar. Maksud dia kata apa? Jadi tengok saya pun tengok kan. Dia pun boleh hafal. Boleh hafal. Jadi segah balik. Hak pegang handphone dalam poket. Nak siap nak sembahyang lagi. Mana depa selalu dengar benda tu kan. Depa boleh faham dah. Bila imam nak baca doa tadi apa dia? Doa tu sampai tan doa tu angkat tangan. Dia pegang tiba pun. Tanya kan, kan tahu doa apa pun, budak dia kan. Pakai angkat tangan, amin kan. Dan mereka boleh hafal macam tu. Jadi maknanya bila selalu diulang, orang boleh hafal lah. Sebab tu ada kawan-kawan kita, anak yang baru 3 tahun, 5 tahun, dia ulang-ulang baca depan anak tadi kan. Surah Al-Mulk ke surah Al-Kahfi ke, budak 5 tahun tadi dia boleh baca. Kan? Pasal apa? Ayah dia duduk baca dekat telinga dia, duduk baca hari-hari. Surah Al-Mulk tu sambil kayuh basikal ya main kan. Jadi maknanya dia boleh hafal, selalu dengar. Tambah budak-budak dia lagi cepat. Betul. Jadi mana Qaf wal Quranil Majid, satu surah dia hafal. Beliau membacanya setiap hari Jumaat di atas mimbar apabila berkhutbah pada manusia. Dalamnya cerita pasal apa? Cerita tentang peringatan tentang hari akhirat, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang qarin yang jahat yang mengajak kepada neraka tadi kan. Cerita perintah supaya bertasbih, beristighfar kepada Allah. Kan? Jadi maknanya dalam surah Qaf tu cerita tentang banyak mengingatkan kita kepada hari kiamat. Qaf wal Quranil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Kan? Maknanya cerita tentang itulah, tentang akidah iman. Tadi mula-mula cerita tentang iman, tentang kebangkitan tu. Baik. Abu Dawud ni bukan nama dia, ni gelaran dia. Nama dia apa? Sulaiman. Nama dia Sulaiman bil Ash'ath. Sulaiman bil Ash'ath. Bahasa Melayu tak ada sa. Huruf sa tak ada, jadi susah nak sebut. Melayu orang tak ada gigi mudahlah sebut. Sa kan, gigi tak ada sebut sa. Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir Al-Azdi Sistani, orang Sistani, Balutistani. Ini stan-stannya orang ni. Ni orang stan-stan, orang hebat-hebat ni. Pakistan apa semua, Turkistan apa. Kan? Ini Balutistani, Sistani. Kelantan dia tak ada tan. Kan? Dia kena ada sengau tu. Ada cerita dia. Jadi maknanya dia ni lahir pada 202, mati pada 275. Ni. Dia ni kira bawah depa ni macam Abu Daud pada dia kira ni dalam tabaqat perawi. Depa ni kira paling bawah sekali lah. Mana dia kata sini di bawah tabaqah yang kelima, tetapi depa ni maknanya dia kata di sini dia bawah sigar atba'ut tabi'in lagi, bawah lagi ni puak syuyukh apa nama kutub sittah tadi itu. Baik, menyebutkan daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang gelaran dia Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Ummi Abdin. Abdullah bin Mas'ud yang wafat pada tahun 332 Hijriah di Madinah lah, dikebumikan di Baqi'. Abdullah bin Mas'ud kubur dia di Baqi'. Bahawa Rasulullah SAW bila bersyahadah di awal khutbah maksud dia, maka ini terjemah hal tulis tu, maka beliau biasa mengucapkan alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kan? Sampai bawah tu,
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah syai'a. Tapi perkataan lafaz tengok ya, wa may ya'sihima tu lafaz tu sebenarnya tak dibenarkan. Nabi SAW tak benarkan digunakan lafaz tu. Ni kalau kita nak tahu, kita rujuk pada footnote muka surat 265 tu kan. Di bawah tu dia cerita tentang tu. Footnote bawah tu baris yang apa? Baris yang keempat daripada bawah tu. Baris yang keempat, footnote di bawah tu. Kan dia kata apa? Dan barang siapa maksiat kepada keduanya sungguh telah menyimpang. Jadi ada sahabat kan atas lagi, ambil dua baris lah atas, tengok daripada atas dua baris tu. Dia kata di sini tengok ya. Seperti ataupun barang siapa maksiat kepada keduanya sungguhnya telah dinukil melalui jalur sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam melarang susunan kalimah demikian. Nabi larang. Wa may ya'sihima. Jadi jangan guna perkataan wa may ya'sihima lah, sebab Nabi larang. Okey, sebab apa? Hadis ni isnad dia dhaif. Yang kita baca ni, yang diriwayat oleh Ibnu Mas'ud ni, sanad dia dhaif. Sanad dia lemah. Kenapa lemah? Kerana ada orang majhul. Majhul ni perawi dia tak dikenal. Ulama rijal hadis tak kenal. Ni dia ni siapa ni? Tentu maduk dalam sanad ni ya. Mana ada orang letak tu. Bila ada seorang majhul tak dikenali, tak tepi. Kan? Sebab dia dhaif. Pasal apa? Ada seorang nama Abu Ayyad Al-Madani. Jadi orang ulama hadis tak kenal dah siapa dia. Betul, majhul. Sebab tu jadi sanad dia dhaif. Jadi maknanya beliau SAW melarang susunan kalimat demikian, seperti pada hadis Adi bin Hatim bahawa seorang lelaki berkhutbah di sisi Nabi SAW lalu berkata, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya sungguhnya dia telah mendapat petunjuk, dan barang siapa maksiat pada keduanya. Dia tak ulang Allah dan Rasul, dia tak ulang, dia kata hanya keduanya. Kan? Sungguh telah menyimpang. Mana begitu? Rasulullah bersabda, seburuk-buruk khatib adalah engkau. Nabi kata, bi'sal khatibu anta. Kamu ni seburuk-buruk khatib. Nabi kata, katakanlah barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kata barang siapa yang maksiat kepada keduanya. Jangan kata macam tu. Maknanya Nabi tadi nak beritahu kepada sahabat, jangan ubah lafaz. Jangan ubah. Kan? Macam satu hadis lah, satu hadis Nabi larang sampai menjatuh. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Bara' bin Azib. Hadis dalam Muslim. Hadis dalam Muslim, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kan, dia Nabi nasihatkan dia. Nabi kata, "Idza akhadta madja'aka," bila kamu nak tidur, nak pergi ke tempat tidur, Nabi kata, "Fatawadda wudu'aka lis-salati." Nabi kata, pergi wudu sebagaimana wudu untuk solat. "Thumma taji' ala shiqqika al-ayman." Kemudian tidurlah di atas lambung engkau yang sebelah kanan. Thumma qul, kemudian kata, "Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika." Nabi ajar Al-Bara' bin Azib tadi kan doa nak tidur. "Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika." Ya Allah, aku serahkan wajahku kepada engkau. "Wa fawwadtu amri ilaika." Aku serahkan urusanku kepada engkau. "Wa alja'tu zahri ilaika." Aku serahkan belakangku kepada engkau. "Raghbatan wa rahbatan." Kerana gemar dan kerana takut kepada engkau. "Ilaika la malja'a wa la manja mink." Tiada tempat melarikan diri dan tiada tempat untuk menyelamatkan diri daripada engkau illa ilaika, melainkan kepada engkau. "Amantu bi kitabika." Aku beriman dengan kitab engkau, allazi anzalta, yang engkau telah turunkan, wa bi nabiyyika allazi arsalta. Di sini dia pergi ubah. Ya? Nabi tegur dia. Dan dengan nabi engkau yang telah engkau utuskan. Wa ja'alhunna min akhiri kalamika, jadikanlah dia itu sebagai ucapan terakhir daripada mulut engkau. Doa ni. Hari itu, inilah dia ucapan terakhir kita malam ni. Nak tidur sekali lagi. Dan ni ucapan terakhir kita. Kalau Nabi kata fa in mitta, kalau engkau mati malam tu, lail min lailatika mitta wa anta 'ala al-fitrah, dan engkau mati di atas fitrah, atas agama fitrah Islam. Maka kata Al-Bara' bin Azib, aku ulang apa yang Nabi baca tadi, nak bagi ingatlah. Li astadhkiruhunna, aku ulang. Faqultu, maka aku kata sampai dekat tu, amantu bi rasulika allazi arsalta. Hak Nabi tadi dia tukar jadi rasul.
Amantu bi rasulika. Hak Nabi ajak tadi amantu bi nabiyika. Nabi ajak tadi kan. Tang tu dia pergi tukar. Hak Nabi jadi rasul. Nabi kata qul amantu bi nabiyyika allazi arsalta. Dah kata hak aku kata tadi iaitu dengan nabi engkau yang telah engkau utuskan. Mana Nabi ajar sahabat tadi. Tu pegang dengan lafaz yang Nabi ajar. Jangan duk ubah. Tapi hari ni berapa ramai orang dah ubah? Kan? Cukup banyak orang dah ubah apa yang Nabi ajar. Dia buat mari hak baru. Dia buat mari hak baru. Alasan dia apa? Dia kata Nabi tak ada nak ajar. Nabi tak sempat nak mengajar kerana Nabi sibuk perang, Nabi sibuk jaga urusan negara. Kan macam seorang yang apa nama Syekh Adi tahulah dia pasaman dulu kan. Anda ingat lagi orang tu lari mana orang dapat balik ah? Ghaib. 2 juta atau 3 juta dapat Dia hilang. Dia tak berani sampai keluar kan. Dia kata langsung khabar tu, dia kata apa? Nabi tak sempat nak ajar. Dia orang tu tak kenal lah, tak kenal Syekh Adi, kita tanya dia. Dia kenal. Kenal kan? Dan dia tulis dalam surat abang benda tu. Ada dalam surat abang, lebih cari. Kan? Ada. Dia guru dia ada Ustaz. Yang bagi kata ni Rasulullah tak sempat buat tahlil dia. Rasulullah tak sempat nak ajar kita, dia kata. Allah. Siapa? Tanya Syekh Adi kita lepas ni, ambil sanad dekat dia. 3 juta dia dapat. RM1 dia dapat kan. Tak apalah, alhamdulillah. Memang dia tak berani dah. Dulu duk keluar dalam YouTube kan. Lah ni tak ada dah, hilang. Dia berani keluar. Untuk cari dia. Tu. Maknanya Nabi ajak sahabat tadi jangan duk ubah. Hak Rasul perkataan Nabi tu sahabat nak tukar menjadi Rasul. Pasal apa? Tengok bukan lafaz Nabi ni, Rasul dia lebih hebat daripada perkataan Nabi dah kan. Beza antara Nabi dan Rasul tadi kan. Tu. Dia tukar Nabi jadi Rasul. Nabi kita dah jangan kata macam tu. Kata wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Kata macam tu Nabi kata. Jangan duk ubah. Yang ada satu doa tu Ustaz. Ya. Begitu juga. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya. Ada satu Rasulullah yang Nabi ajak wa nabiyya. Ada tu ada yang tadi saya cek tentang riwayat Nabi yang wa rasulah, sekarang saya tak ingat lafaz tu. Maknanya sama ada sahih atau tidak, wallahu a'lam. Kan sebab tadi saya cek tadi masa duk prepare tadi, cek macam itulah saya laju kan. Rupanya kita punya ni dah tak kuat. Dah. Kan kasirun nisyan. Banyak lupa lah ni. Yang Rasulullah tu saya rasa saya pernah tengok yang kat Saudi. Dia semua Muslim. Yang buku macam zikir ada. Ya. Pasal saya Rasulullah tu version untuk yang pagi tu. Pasal yang petangnya dia letak Nabi. Jadi saya tak ingat lah. Kalau ada kalau saya ada saya boleh. Okey, saya boleh tunjuk sekarang tak ada masalah apa. Kan sebab kita ada ustaz Google kita. Kan. Nak buat macam mana, tapi siqah lah, maknanya kita siqah daripada asal tu yang buat tu kita siqah lah. Ad-Durar As-Saniyah di antara mauqi' yang terbaik lah, Mawsu' Al-Hadithiyah. Kita nak cari secara cepat kan. Di maknanya kita boleh dapat insya-Allah. Okey, saya boleh tunjuk sekarang. Ini mana Allah Taala ganti dengan kita punya RAM di sini dah lemah. Kan? Jadi insya-Allah lah kita boleh dapat sekejap. Hanya 1 minit insya-Allah. Tengok ya. Tengok hadis ni, dia kata di sini dhaif. Apa nama? Raditu billahi rabban kan? Wa bil islami dinan. Raditu billahi rabban Baik, dia kata di sini dalam Sahih Muslim ya. Dalam Sahih Muslim maknanya barang siapa yang mendengar azan muazzin dia berkata asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dhanbuhu, diampunkan baginya dosanya. Ini dalam Sahih Muslim.
Okey, dan satu lagi dalam Abu Daud. Dalam Abu Daud dia kata di sini dalam Dhaif al-Jami' Syekh Al-Albani dhaif hadis ni. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, kita dhaif. Kalau dalam sahih Abu Daud dia kata raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Maknanya dalam sahih Abu Daud raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Barang siapa yang sebut ni, dia tak sebut pagi ataupun petang, dia sebut barang siapa man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Ni Syekh Al-Albani rahimahullah taala dah sahihkan dalam sahih Abu Daud. Itu dia. Saya baca tadi tapi tak ingat. Tapi benda ni ada depan mata kita, tak ada masalah apalah. Jadi kita duk timak sangat dengan dia kan. Duk harap dia tak ada, kita pun gelabahlah. Harap kawan tu ada tolong kita kan. Tapi kita nak cari apa, kita kena tahu juga. Takut ustaz Google hak serabut tu. Kan? Serabut yang masuk geng Syiah ke apa ke, hak Sufi ke apa ke, tu yang jadi kan yang hana-hana tu. Jadi macam tu keadaan dia. Baik. Kita sambung. Abu Daud berkata, diriwayatkan dari Anas, bukan Anas ya, Yunus. Untuk Syekh terjemah kita dia silap. Nak baca mana? Manusia. Kan? Yunus, bukan Anas. Penterjemah kita ni tersilap. Yunus. Tak mana tadi saya cari. Yang pentingnya dia ni adalah Yunus. Qala Abu Daud an Yunus bin Yazid bin Mishkan. Yunus bin Yazid bin Mishkan, bukan Anas ya. Bukan Anas. Tanah di situ. Bahawa beliau bertanya kepada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab siapa? Az-Zuhri tadilah tu. Kan? Daripada tabaqah yang keempat. Generasi perawi hadis yang keempat. Ibnu Syihab nama dia Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Itu Ibnu Syihab Al-Qurashi, orang bahasa Quraisy lah. Az-Zuhri, keturunan Az-Zuhri. Ni dia ni maknanya mati pada 124 Hijriah. Imam Syafi'i mati bila? 204. Dia lahir? Dia tak sempat dengan Az-Zuhri lah. Dia tak sempat dengan Az-Zuhri. Sebab Az-Zuhri mati 124. Jadi kita tahulah Asy-Syafi'i tak pernah jumpa Az-Zuhri. Al-Bukhari bila dia lahir? 196 dia lahir. Lagilah tak dapatnya. Lagilah jauhnya 124. 124 nak jumpa 196 jauh lagi. Jadi Al-Bukhari tak pernah jumpa Az-Zuhri. Ni dia. Jadi orang itu kelebihan belajar ilmu hadis ni, tahu tarikh wafayatul a'lam tadi kan. Itu dia contoh dia. Kita tak hafal pun kita tulis kat mana-mana tu. Kita boleh banding bezakan tu dia. Baik. Dia tanya kepada Ibnu Syihab mengenai pengucapan syahadah Rasulullah SAW di hari Jumaat. Maka beliau menyebutkan sama seperti di atas. Hanya saja dia kata di sini, di dalamnya dikatakan barang siapa maksiat pada keduanya nescaya telah menyimpang. Dia kata di sini kan. Dhaif. Ada yang mursal lah. Dhaif, mursal. Ibnu Syihab berkata, telah sampai kepada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika berkhutbah, kan, semua yang akan datang adalah dekat. Kullu ma huwa atin qaribun. Kan Nabi kata, semua yang akan datang adalah dekat. Maknanya kiamat tu nak datang dekat lah. Tak kira lah 1000 ataupun 2000 tahun lagi. Tapi setiap yang akan datang tu dah dekat. Tapi ada yang dhaif lah. Dhaif. Sebab mursal juga. Mursal.
Allah tidak akan mempercepat ajal seseorang dan tidak gentar terhadap urusan manusia. Apa yang dikehendaki Allah bukan apa yang dikehendaki manusia. Allah menghendaki sesuatu dan manusia menghendaki sesuatu. Apa yang dikehendaki Allah terjadi meskipun manusia tidak menyukai. Tidak ada yang menjauhkan apa yang didekatkan oleh Allah, dan tidak ada yang mendekatkan apa yang dijauhkan Allah. Tak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Tapi makna dia sahih. Makna dia sahih. Itu dia. Tapi sanad dia dhaif lah. Baik, intisari dari khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamdalah, pujian kepada Allah, sanjungan kepadanya, ats-tsana alaihi, atas nikmat-nikmatnya, penjelasan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungannya. Ini maknanya di antara isi khutbah Nabi sallam, bukan pasal ceritanya Mu'idis. Pernah dengar tak khutbah cerita pasal Mu'idis? Allah ni musim denggi, khutbah di mimbar. Benda tu umum, orang tahu semua dah. Tak payah nak ingat. Benda tu cerita tentang akidah apa semua, penyelewengan akidah apa semua. Itu yang penting. Ni cerita tin-tin kosong, tak payah cerita lah, orang tahu lah tu. Rumah kita apa semua kan. Ada tidur dengar khutbah tu. Kata, kau ni bagi aku tongkat tu senang kan. Bagi kat aku. Tahulah kita nak cerita kan. Pengajaran pokok-pokok Islam, penyebutan syurga. Sebab tu Nabi baca surah Qaf, dalam dia ada cerita tentang, contoh kita fikir tentang kejadian langit dan bumi, tentang Allah Ta'ala turunkan air daripada langit kan. Itu dia. Dan kebangkitan, perintah bertakwa kepada Allah, serta penjelasan hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya dan tempat-tempat keredaannya. Ini yang sepatutnya dalam khutbah tadi. Ingatkan manusia supaya bertakut kepada Allah Ta'ala, bukan di awal saja. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya usikum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tu imam tak larat dah. Tu imam baru lepas dialisis ya. Baru lepas dialisis. Ataupun tak ada dialisis ni jadi khatib di atas mimbar. Satu suara ada antara keluar dengan tidak tu. Di awal khutbah orang dah angguk dah. Angguk tu ngantuk ke apa? Cuba jerkah sikit orang kan. Beliak je mata tu. Poin-poin inilah yang menjadi fokus khutbah Nabi SAW. Sepatutnya khutbah macam inilah isi dia kan. Tapi kita di Masjidil Haram puas hatilah. Tapi ramainya tak faham lah. Hak tak faham pun teriak juga. Teriak dia menangis lah. Hak tak faham pun menangis juga. Dia tengok sebelah kita ni, cik ni bukan faham Arab pun, tapi macam mana dia boleh menangis? Sebab imam tu menangis. Tanya pasal imam menangis. Imam menangis. Saya pun tak boleh nak tahan juga. Menangis juga. Ya, imam dia faham. Kita faham cerita ayat-ayat syurga neraka ni, faham menangis lah. Menangis dalam solat tadi kan. Hak tak faham pun menangis juga. Kan makcik mari daripada Semenanjung, Malaysia Utara, Malaysia Selatan, Malaysia tadi kan, hak tak faham kampung tu. Bukan hak tak faham lah, hak tak belajar lah kita kata kan. Tu menangis juga. Menangis. Itu dia. Tak faham bahasa Arab. Baik. Beliau selalu biasa mengucapkan dalam khutbahnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu atau kalian tidak akan melakukan semua yang diperintahkan kepada kamu, akan tetapi berlaku benarlah dan bergembiralah. Ada. Ini sanad dia hasan lah. Sanad dia hasan. Ayuhan nas, Nabi kata, innakum lan tutiqu, wahai sekalian manusia. Ni Nabi sebut dalam khutbah dia ni. Sesungguhnya kamu sampai bila-bila lan tutiqu. Sebab tu kalau kita baca terjemahan saja tanpa kita baca Arabnya, kita tak boleh nak terjemah dengan tepat lah. Melainkan kita tengok balik Arab dia kata lan tutiqu, sampai bila-bila kamu semua tak akan mampu. Tak mampu nak buat apa yang Allah Ta'ala redha seluruhnya. Ada juga kadang-kadang kita ni terpijak, tersilap apa semua silap. Memang saja-saja silap. Buat apa yang Allah Ta'ala murka tadi kan. Sebab tu Nabi kata antum lan tutiqu aw lan taf'alu, ataupun kamu sampai bila-bila tak boleh nak buat kullama umirtum bihi, setiap apa yang kamu diperintahkan dengannya. Allah Ta'ala larang kita benda-benda yang dia larang tadi, tak semua benda kita boleh tinggal. Nabi sebut lam nun ni makna dia, lan ni sampai bila tak boleh, sampai kiamat tak boleh. Kamu tak akan boleh, kamu tak akan mampu, lan kan. Tapi orang kita ada juga nama lan kan.
Lan, ya saya. Sampai bila-bila tidak. Kan? Tapi kalau lam mim, mana dia belum. Belum lagi. Tak lagi lah. Kan? Tak lagi. Baik. Walakin saddidu, akan tetapi Nabi kita berusahalah untuk buat sesuatu yang tepat. Usaha. Saddidu wa abshiru, dan bergembiralah dengan janji Allah Ta'ala, iaitu janji keampunan Allah. Banyak hadis-hadis yang cerita pasal janji keampunan Allah Ta'ala kan. Yang antara adalah hadis kursi, ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya la ataituka biqurabiha. Allah Ta'ala kata, wala tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Hai anak Adam, kalaulah engkau datang jumpa aku bawa sepenuh bumi dosa, tapi engkau tak syirik dengan aku akan datang bertemu dengan engkau bawa sepenuh bumi sepertinya pengampunan. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i, wahai anak Adam, kalau sampai dosa engkau setinggi langit, kau tidak syirik pada aku, kan? Saya ghafartu ala ma kana minka wala ubali, aku pasti akan ampunkan engkau, aku tak peduli. Allah Ta'ala kata, aku tak peduli. Allah kata, aku akan ampunkan engkau kerana engkau tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dia, wa abshiru, bergembiralah. Tapi cubalah, usahalah untuk buat sesuatu yang paling dekat dengan sunnah, dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Baik. Materi khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap kesempatan sesuai apa yang menjadi hajat dan maslahah bagi pendengar. Itu dia. Namun beliau SAW tidak menyampaikan satu khutbah melainkan dimulai dengan hamdalah, yakni pujian bagi Allah, mengucapkan padanya 2 kalimah seraya menyebutkan namanya secara jelas, nama Allah Ta'ala secara jelas dalam syahadah tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dia. Dinukil melalui jalur yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap khutbah yang tidak ada padanya syahadah maka ia seperti tangan yang terpotong. Sanad dia sahih lah ni. Kullu khutbatin laysa fiha tashahhudun, kan? Setiap khutbah yang tiada padanya tasyahud, fahiya kal yadil jazma, seperti tangan yang terpotong, tangan yang putus. Macam tu. Karena khutbah tadi mesti ada tasyahud lah. Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu. So itu rukun khutbah. Itu rukun khutbah lah, tasyahud tadi kan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ajudan ni, askar, bodyguard. Dia satu, kita panggil macam polis polis apa dia panggil? Polis persendirian macam tu lah. Macam Sultan Johor dia ada dia punya tu lah yang duk kawal dia kan. Dia bagi gaji asing tu, gaji lain pula. Dia panggil. Nabi tak ada. Dia panggil di sini apa nama dalam sini dia panggil, dia kata apa? Syawish dalam bahasa Arab. Lam yakun lahu syawishun. Syawish ni bodyguard macam tu lah, yang duk bantu tu, jaga dia kiri kanan, duk tunggulah kan. Itu dia. Apabila Nabi SAW keluar daripada biliknya, tak ada siapa duk jaga depan pintu rumah dia, tak ada siapa duk jaga. Itu dia. Yang berada di depannya saat beliau keluar dari rumahnya, begitu pula beliau SAW tidak pernah mengenakan pakaian para khatib seperti saat ini, dan tidak memakai kain penutup kepala. Maksudnya ada sorban yang macam tu kan, Nabi tak pakai itu pun. Atau kerah baju yang luas. Maksud baju kan ada baju khas untuk para khatib tu kan, yang ada renda tepi ni kan, nampak cantik kan. Nabi tak macam tu pun, macam biasa macam duk pakai hari-hari keluar tu kan, macam tu ya. Kemudian cerita tentang sifat mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam. Mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada 3 tingkat. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam telah berada di atasnya dan menghadap kepada manusia, maka muazzin mengumandangkan azan. Bila Nabi naik dah bagi salam, assalamualaikum
rahmatullah, barulah Bilal jadi maknanya melakukan azan. Tapi hari ni kita dah kan, depa kata ikut Uthman, ikut maknanya perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kan, 2 kali azan. Tapi dia bukan ikut betul pun. Uthman masa dia azan pertama di suq, pasar. Belum masuk waktu. Belum masuk waktu lagi pun. Nak ingatkan orang supaya ni Jumaat. Kan di pasar ni kita lupa kita masuk pasar ni. Sebab tu dalam satu hadis dia ajar kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir berapa kali? 10 kali ketika kita masuk pasar kan. Tidak ke duk tengok tu, tengok ni, tengok tu, tengok ni, tak tengok. Sampai rumah pukul 9 dah. Allah, selepas sembahyang Isya berjemaah. Pasal apa pergi pasar tu dia orang Kedah kata Khalid. Lalai. Macam-macam aneka benda lah di situ kan. Orang pun macam-macam juga. Orang pun macam-macam juga. Tu. Jadi kalau kita pergi pasar tu maknanya kita tak beringat lepaslah solat jemaah kita. Melainkan kita pergi lepas Isya. Kalau pergi lepas maghrib sekali lagi selalunya tak masbuk, seorang-seorang lah jawab dia. Tu. Sekarang kat shopping complex pun ada surau kan? Ada surau, tapi dia pun tak sembahyang, tak jenis tak sembahyang kok. Tapi hak sembahyang pun ramai lah sembahyangnya. Yang kita nampak ramai pasal apa? Pasal surau tu kecil. Surau shopping complex tu kan. Yang kita nampak ramai sembahyang tu pasal apa? Pasal surau tu kecil. Surau tu besar nampak orang kan. Sembahyang kan. Itu cerita dia. Tapi tu pun dia buat ceruk-ceruk tu kan. Nak cari jenis pusing. Surau ni tang malam. Itu dia. Baik. Tidak mengucapkan sesuatu sebelumnya maupun sesudahnya. Apabila Nabi SAW telah memulai khutbah, maka tidak seorang pun mengeraskan suaranya. Tak ada orang sembang di bawah tu, baik muazzin maupun selainnya. Jadi kita ni banyak sangat kan protokolnya untuk imam nak naik khutbah tu kan. Tu apa, Bilal ambil tongkat lah, bacalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagi kita boleh hafal kan. Tu imam pun pegang tongkat tadi naik atas, Assalamualaikum, duduk kan. Dia lepas tu pula lagi antara dua khutbah sat lagi dia apa pula, dia baca apa pula lupa dah. Tu belah-belah kampung kita ada lah kan, tak ingat dah. Sini dia baca juga tapi diam-diam. Angkat tangan juga dia bodoh angkat kan tengok. Tapi tak tahu lah dia baca apa. Sini kan. Tu dah. Itu cerita pasal sifat mimbar Nabi Sallam. Kemudian bertopang pada tongkat, maksudnya inilah i'timad pada tongkat, berpegang dengan tongkat. Apabila beliau SAW berkhutbah, beliau mengambil tongkat lalu bertopang padanya ketika berada di atas mimbar. Tapi hadisnya asalnya dhaif, tapi kerana ada syawahid, ada hadis-hadis yang lain lagi jadi saksi pada hadis ni, diterangkat jadi sahih ataupun hasan lah gitu. Demikian dinukil dari dari beliau oleh Abu Dawud dari Ibnu Syihab tadilah. 3 khalifah sesudahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum juga melakukan hal yang sama. Terkadang beliau SAW bertopang pada busur panah. Kan tempat panah tu kan? Situ. Tidak dinukil bahawa beliau bertopang pada pedang. Tak diriwayatkan bahawa Nabi SAW ambil pedang, pegang pedang gitu kan. Tak ada. Tak ada. Tak riwayat tu. Habis yang sekarang ni tak orang pegang tongkat tu kira sunnah ke tak? Maknanya ada dalam riwayat lah. Tapi ada khilaf, ada ulama kata ketika Nabi tak larat kan, Nabi dah berumur dia pegang tongkat semua tu. Ni cerita fiqh ni memang macam tu lah. Ada qaul ni, ada qaul tu, bainal rajih wal marjuh lah. Di antara yang kuat dan yang kurang kuat, macam tu lah. Baik. Banyak di antara kaum awam mengira bahawa Nabi SAW memegang pedang di atas mimbar sebagai isyarat agama ditegakkan dengan pedang. Macam pegang pedang ke, cabut pedang ke, tubuh dengan pedang kan. Itu dia. Tak ada. Sungguh ini adalah kebodohan yang sangat buruk ditinjau dari 2 sisi. Pertama, sesungguhnya yang dinukil melalui riwayat yang kuat bahawa beliau sedang bertopang pada tongkat atau
busur saja, tak ada pedang pun. Kedua, sesungguhnya agama ini ditegakkan dengan wahyu. Adapun pedang hanya untuk melenyapkan pendukung kesesatan dan kesyirikan. Kota tempat Nabi SAW menyampaikan khutbah, yakni Madinah, juga dibebaskan dengan Al-Quran, bukan ditaklukkan dengan pedang pun. Bukan ada peperangan. Nah, dengan Al-Quran. Jadi maknanya asalnya Islam jadi bukan menumpahkan darah orang, bukan bunuh orang. Islam tadi, ya kan? Tapi hak inilah yang dicanang oleh musuh-musuh Islam, yang mengatakan Islam ni, yang dalam Islam ni ada teroris. Mereka tak ada teroris, bertuduh orang Islam ni pengganas kan. Tapi hak silap faham pasal agama tu lah tu yang jadi rosak agama tadi. Dia silap faham. Sebab apa? Sebab dia tak mau ambil daripada kibar ulama. Dia ambil faham dia sendiri lah. Hak tu dia pergi bunuh orang Islam tadi. Macam dekat mana? Iraq sekarang kan, geng IS tu. Ini pok Khawarij yang sebenarnya, untuk bunuh orang Islam. Orang tak suka dia bunuh, tak suka dia bunuh. Jadi maknanya, jadi musuh Islam, dia pun tengok zahir kepada pok-pok ni, orang lain pun yang rupa macam mereka juga, dia pun pukul rata lah. Walaupun kita ni bukan ikut dia apa. Tengok janggut panjang ni pok ni, pok IS, janggut panjang pok IS. Harulah macam tu, kan? Sing pun IS juga lah kalau ikutnya. Pasal dia janggut panjang, sahabat dia besar. Kalau ikut, kalau mereka nak faham macam tu. Tapi yang jadi sedihnya, orang-orang Islam sendiri yang tolong pergi canang benda ni, nak kenal pok-pok Salafi jihadi, Wahabi jihadi ni, janggut panjang. Ataupun depan ni ada janggut, tengok belah atas, lepas tu tengok belah bawah pula, seluar senting. Hampa tengok dua tu sudah lah. Hampa tengok tan janggut mereka, dan hampa tengok tan kaki mereka. Kalau dua benda tu dah, ni geng IS. La haula wala quwata illa billah. Kan? Lah ni berapa ramai orang pakai seluar senting, hadap menyanyi rock pun seluar senting juga. Hak simpan janggut punya panjang, tapi bukan orang Islam pun pakai seluar bawah pada atas pada buku lali, ramai juga. Ya, tapi dia pun tak tuduh penganah pun. Jadi macam tu maknanya kan. Salah lah dia bang. Tuduh orang tanpa bukti. Jadi Islam dari mana di Madinah ini bukan ditaklukkan dengan pedang, ya, dengan Al-Quran. Apabila diajukan padanya permasalahan dalam khutbahnya, orang tanya soalan pada Nabi kan, tengah khutbah tadi orang tanya kan, hadis hadis tentang kemarau tadi, ingat tak hadis tentang kemarau tu? Nabi tengah khutbah, ada seorang panggil Rasulullah, dah binasa habis tanam-tanaman, segala haiwan mati, macam mana? Nabi doa di atas mimbar tadi supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Allah turunkan hujan banyak tadi sampai banjir pula. Orang tu yang semua pula mari nanti kan, dia kata, ya Rasulullah, banjir, segala tanaman binasa, haiwan ternakan mati. Nabi doa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, kan pindahkan hujan ni di sekitar gunung-gunung, lereng-lereng gunung, akan bukan di atas kami kan. Jadi macam tu. Orang minta, orang tanya soalan, Nabi jawab. Orang suruh Nabi doa, Nabi jawab. Hari ni cuba kat masjid, Tuan Imam, saya nak tanya satu soalan. Kan? Satu masjid tak tengok kita, tak tengok imam, semua tengok kita. Berani try lah. Saya nak tanya Tuan Imam, pasal apa? Tuan Imam suruh slow sangat, kami belakang tak dengar, umpamanya. Pakat kata, larau. Kan? Hang dah habis dah pala Jumaat hari ni. Pala Jumaat hang habis dah hari ni. Pasal apa? Pasal hang keluar tu perkataan tanya Tuan Imam, bukan tu perkataan. Banyak perkataan. Tuan Imam nak tanya. Pasal apa? Surah Tuan Imam tak kuat. Berapa perkataan dah. Pakat dia tengok kita lah hari ni. Kalau padahal Nabi tadi SAW kan, khutbah orang tanya soalan, Nabi jawab. Bahkan sekali kita nak baca hadis ni, sekali cucu dia yang dua orang tu, Al-Hasan Al-Husain tadi, duk pakai jubah warna merah tadi mari kan, duk berjalan tatih-tatih, duk berjalan. Nabi tengah duk khutbah atas mimbar tu, khutbah atas mimbar tu, turun didukung dua orang tadi. Nabi kata, aku tak tahan tengok dua orang dia. Aku sayang nak kasih Nabi tadi sampai macam tu kan. Nabi turun dukung, Nabi sambung balik khutbah. Budak tu tak pakai pampers pun kan. Itu cerita dia. Ni kalau kita faham tu, mana yang macam tu lah. Cumanya manusia tadi, bila dia tak faham, dia marah lah. Dia marah pada apa yang dia tak tahu. Macam cerita gerak jari masa solat lah. Ni aku semayang tak khusyuk lah. Kenapa hang tak khusyuk? Aku semayang hang duk buat benda apa ni?
Duk garu datang apa? Kan? Pasal apa? Dia jadi musuh pada perbuatan kita. Dia jadi musuh pada amalan kita. Pasal apa? Pasal dia tak erti, jahil. An-nasu a'da'u ma jahilu. Kata penyair, itu kata pepatah Arab, manusia ni musuh pada apa yang dia tak tahu. Bila kita buat satu benda yang dia tak pernah dengar. Ni buat benda pelik lah. Semayang apa jari duk tu? Semayang apa macam Ultraman? Kan? Ada satu syekh kata puak-puak ni, puak Wahabi ni semayang macam Ultraman. Ultraman lah dia, kita Ultraman apa? Mana dia suka tengok cerita Ultraman kot. Kita orang semayang tengok macam Ultraman. Maknanya dia jarah tu jarah pada siapa? Rasulullah. Jarah pada Nabi SAW. Jarah ni apa? Jarah ni melukakan lah maksud dia. Memburukkan Nabi SAW. Bahaya tu. Bahaya sangat. Padahal dia orang tahu pula, orang yang tahu kan, tapi buat tak tahu ke apa kan, wallahu alam. Dia sifu dia yang tu, bila sifu dia yang tu, dia dengar cakap sifu dia. Sifu dia lah. Itu maksud dia gitu. Allah musta'an, buat macam mana. Jadi nak beramal dengan sunnah ni mesti menghadapi ujian lah. Kan? Mesti ada ujian. Mana ujian tu untuk apa? Untuk mengangkat darjat kita, menambahkan pahala kita lah. Kan? Itulah. InsyaAllah. Adakah kita perlu nak kena terangkan balik dengan dia, nak kena berjidal dengan dia, Ustaz? Tak perlu. Tengok keadaan suasana tadi, keperluan. Kan? Kalau kita ada macam kita ada kita panggil itulah. Maknanya kesesuaian tadi, ada kesempatan tadi, kita boleh ceritakan pada dia, kita ajak dia sembang, itu yang terbaiknya. Itu terbaiknya. Jadi kita ni kalau tengok orang buat sesuatu yang khilaf dengan sunnah, hati kita tak seronok. Hati kita tak seronok. Contohnya seorang yang masuk solat dalam keadaan ikat rambut. Orang lelaki lah, bukan orang lelaki lah. Ni cerita orang lelaki. Dia kan rambut panjang, dia buat style samurai apa semua, rambut ikat sana kan. Tu masuk, kita duduk sebelah ni, duduk belah sana. Jadi hati kita tak seronok, betul tak? Kita nak tunggu masa kita nak tegur, bila aku boleh tegur aku, bila aku boleh selisih dengan aku nak cerita. Sesuatu masa takdir dia masih sembahyang sebelah kita. Sebelum takbir kita bagi tahu. Dik, ikatan rambut tu kena buka, kena ada hadis larang. Dia pun buat juga ikut sekolah, kita dah sampai kan dah. Kita dah sampai. Adik, tapi kita sebelum imam bertakbir, Nabi larang kita solat. Bila kita nak solat, kita ikat rambut. Mana ketika nak solat, buka dulu ikatan rambut tu, lagi lepas solat lagi ikat lah, tak masalah, boleh. Ada hadis yang Nabi larang. Dari bila dah panjang tu, bila dia sujud tu dia nak angkat pula. Tu dia berimam macam tu, nak buat macam mana? Kita kata tak ada apa hadis yang larang macam tu. Habis tu kalau ikut, selaklah lutut kamu tu. Sebab anggota sujud ada berapa? 7 kan? Habis tu maknanya orang yang pakai seorang tangan ni semayang ketika musim sejuk, nak kena buka lah seorang tangan ni, nak kena bagi bawah kan. Dia kata satu helai rambut pun tak boleh nak kena. Ni tak sah solat. Mari mana benda macam tu? Nabi tak pernah duk ajar. Nabi tak pernah duk cerita. Kan? Itu dia. Baik. Maka beliau menanggapinya dengan serius lah. Bila orang tanya, Nabi jawab betul-betul soalan tadi. Setelah itu beliau SAW kembali melanjutkan khutbahnya. Terkadang saat beliau SAW berkhutbah, Al-Hasan Al-Husain datang bertatih-tatih. Dia kata, budak-budak ni kan, baby tadi, budak kecil ni, mengenakan pakaian merah. Cerita pasal pakaian merah ni, kita cerita tentang hukum pakaian merah tu. Ada Nabi larang, ada Nabi sendiri pakai, dan Al-Hasan Husain pakai. Ada ketika yang Nabi larang kan, pakai pakaian merah tadi. Yang masa khutbah dia bertanya dengan khatib tu, dibenarkan dengan khatib aja ataupun dibenarkan dengan jemaah? Mana yang ikut dengan khatib lah. Yang adalah hadis sahabat tak dinukilkan pada kita bahawa maknanya sahabat sembang sama mereka lah. Tak ada lah. Kan? Gitu. Hanya dengan khatib yang dibenarkan. Gitu. Dibenarkan dengan khatib tadi lah. Cumanya tentang bila engkau berkata apabila engkau berkata seorang kamu kepada saudara dia yang dengan perkataan diam, faqad lagaut, maka dia telah
Lara dia bukan makna hilang pahala Jumaat. Di situ bukan makna hilang pahala Jumaat. Perkataan lagaut ni kamu saja, di situ ada kaul di antara ulama. Tapi kita di sini terjemah kata hilang pahala Jumaat. Lagaut itu apa makna lagaut? Lagaut apa makna lagaut? Engkau telah buat benda lara. Bukan makna terjemah hilanglah pahala Jumaatnya. Tak ada ni. Makna dia bukan makna hilang pahala Jumaat. Tapi Nabi kata, kan, siapa yang berkata kepada saudaranya, awal imam yaktub, imam sedang berkhutbah, dia kata kepada kawannya, ansit, diamlah engkau, faqad lara, telah lara dia. Maksud dia di situ ulama terjemah kata dia ni buat benda lara lah, benda tak ada faedah. Kan? Sebab apa? Sebab keutamaan itu mendengar khatib berkhutbah. Tak sebut pula hilanglah pahala Jumaatnya. Tak sebutlah hadis macam tu pun. Tapi terjemahan tu dia Terjemahan kita ni dia sebelum khutbah dia pesan saya dah. Hendaklah sebelum imam tu tak khutbah, dia khutbah dulu. Imam tak khutbah lagi. Tok Bilal dia khutbah dulu dah. Assalamualaikum tuan-tuan. Kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kita sebentar lagi kita nak dengar khutbah, kan? Jadi maknanya ada hadis sebutlah makna apa? Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebutlah kali riwayat Al-Bukhari. Apabila engkau berkata dia baca kat mana pun, maka telah hilanglah pahala Jumaatnya. Riwayat Al-Bukhari. Adakah mana lagaut tu makna dia hilang pahala Jumaat? Cek balik. Kan? Jadi gitu. Tapi kalau khutbah masa solat raya boleh berbual lah. Balik rumah pun boleh, bukan dekat berbual. Yalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Jadi gitu. Ni biasa kan banyak kadang-kadang kita assalamualaikum kita pun cungit balik lah. Dia pun kata tak sah solat ni, tak sah. Ada orang tu. Saya ni dengan keluarga saya lah. Biasalah kita ni lepas main raya baru kita nak naik atas jalan raya, naik highway lah. Cari kampung kita lah. Jadi maknanya depa lambat. Kita duduk tunggu, mana dia berani tak keluar lagi. Rupanya tadi ada orang duduk tahan muslimat. Pasal apa? Tak boleh balik, tunggu dulu. Tak sah je. Sembahyang raya tak sah ni. Tak dengar khutbah tak sah solat ni. Jadi maknanya nak kena keluar jugalah kita kan. Hati cerita dia. Sampai macam tu depa ni. Depa faham kata tak dengar khutbah raya, solat raya tak sah. Awak tak sah solat raya masuk Melaka lah. Saya tanya, awak tak beritahu dekat dia? Kata beritahu kat makcik tu, kata kan, makcik kalau saya solat raya saya tak sah, saya masuk Melaka lah. Dia jawab macam tu lah. Orang kampung ni dia semangat lebih. Kan, semangat lebih. Itu cerita dia. Baik. Itulah tentang pakaian merah tadi. Ibnu Hajar dia sebut ada 7 pendapat lah tentang tu kan. Benda khilaf lah. Itu dia. Baik. Maka beliau SAW memutuskan perkataannya, turun dan menggendong mereka, dukunglah. Kemudian beliau SAW kembali ke mimbar dan bersabda, Maha benar Allah yang Maha Agung. Kan? Dalam apa nama? Allah Taala kata dalam surah apa? Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah semuanya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Aku melihat kedua anak ini bertatih-tatih dengan pakaian keduanya, maka aku tidak dapat bersabar hingga memutuskan perkataanku lalu menggendong keduanya. Hari ni kalau kita buat macam tu orang kata apa? Hari ni kan kita ni ada cucu ke? Cucu kita duduk mari tengok atuk dia duduk khutbah atas mimbar tu. Kan dia pun berlari main naik panjat mimbar. Lepas tu kita tengok kita pun dukung sambil berkhutbah. Apa orang nak kata? Kan? Pakat bising lepas tu, kita hari ni Jumaat kita tak sah lah, Jumaat kita tak sah lah. Kan? Habislah kita hari ni satu kampung berdosa lah, Jumaat tak sah. Putus mualat. Khatib putus mualat. Tu dia sampai macam tu. Baik, Sulaik Al-Ghatfani bukan Al-Ghatfani daripada kabilah Ghatfan ni datang. Dia datang masuk masjid hari Jumaat ni sementara Nabi SAW berkhutbah. Lalu dia duduk. Dia masuk masjid, Nabi tengah duduk khutbah. Dia terus duduk dan dengar khutbah. Nabi tengah duduk khutbah tadi. Nabi kata, Sulaik, kan, bangunlah solat
2 rakaat, persingkatkanlah mengerjakan keduanya. Nabi kata, qum ya Sulaik farka' rak'atain wa tajawwaz fihima. Thumma qala wa huwa 'ala al-mimbar. Kemudian Nabi kata, sedang Nabi di atas mimbar, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati, apabila seorang kamu datang pada hari Jumaat, wal imamu yakhutub, imam sedang berkhutbah, falyarka' rak'ataini, bila dia rukuk 2 rakaat, jadi sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, wal yatajawwaz fihima, dan ringkaskan solat tadi. Ini sunnahnya. Sebab tu khilaf di antara ulama fuqaha tentang kewajipan ataupun anjuran solat tahiyatul masjid. Ada ulama kata, jumhur kata benda tu sunat, kan? Tapi wallahu alam, yang saya cenderung kepadanya wajib tahiyatul masjid, sebab Nabi perintah tadi kan. Sebab dengar khutbah Jumaat adalah wajib. Dengar khutbah Jumaat adalah wajib. Kalau solat tahiyatul masjid sunat, Nabi tak suruh. Itu maksud di antara hujah orang yang mengatakan tahiyatul masjid adalah wajib. Banyak ustaz-ustaz istinbat daripada hadis ni, Ustaz, dia mengharuskan solat qabliyah Jumaat. Yang ini daripada hadis ni lah, yang ada qabliyah Jumaat tu dia buat. Mana qabliyah Jumaat ni, kan? Disebut, dia panggil rawatib. Sedangkan rawatib yang diajar oleh Nabi SAW ke Jumaat tak masuk. Jumaat dia tak ada solat zuhur, dia hanya ada solat Jumaat. Sebab tu ada ulama yang mengatakan kalau kita musafir, kalau kita sembahyang Jumaat, tak boleh kita nak jamak dengan solat asar. Melainkan satu qaul Ibn Taimiyah rahimahullah taala, dia kata boleh. Tapi wallahu a'lam, yang dirajahnya tak boleh. Pasal apa? Sebab solat Jumaat jadi bukan solat zuhur. Kan? Macam tu. Melainkan kita ni ketika musafir, dalam perjalanan, dalam kereta ataupun dekat RNR tapah ke, waktu solat Jumaat kita berhenti, kita sembahyang zuhur dan asar. Tapi bila kita sampai di kampung kita, rumah mak kita, kampung kita, orang belum sembahyang Jumaat, kita sampai pukul 12.30, maka kita wajib pergi Jumaat. Sebab kata Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Athar, wa in kunta nazilan, kalau kamu dah sampai situ, maka pergi hadir solat Jumaat. Memang tak ada jamak antara zuhur dan Jumaat dan asar. Nanti waktu asar qasar lah. Itu cerita dia. Jadi maknanya tak boleh nak istinbat bahawa ni qabliyah Jumaat, sebab qabliyah ni adalah rawatib. Nabi ajak siapa sembahyang 12 rakaat siang dan malam, Allah akan bina untuk dia satu istana dalam syurga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas Isya, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas Isya, 12. Adapun tambahan-tambahan yang lain, fadilat lain pula. Contohnya, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat selepas zuhur, Allah haramkan dia daripada neraka Jahannam. Kemudian ada riwayat dalam Muslim bahawa Nabi SAW sembahyang 4 rakaat sebelum asar, dia tak panggil qabliyah. Adapun solat sebelum Jumaat, sama ada tahiyatul masjid ataupun solat tatawwu'. Maknanya kita sampai di masjid tadi pukul berapa tak kira lah. Solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, walaupun tak kira lah. Sehingga imam naik ke mimbar, dia tak panggil solat rawatib, dia tak panggil qabliyah. Kan? Itu dia. Jadi gitu. Padahal bukan qabliyah. Juga depa istinbat, depa kata di antara 2 azan ada solat, baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap 2 azan tu ada solat. Jadi bolehlah solat, bukan solat qabliyah, tatawwu'. Jadi maknanya bila tatawwu' dengan wajib bertembung, maka kita nak kena tinggal yang tatawwu' tadilah, sunat tadi. Nampak tak? Kita kena ambil yang wajib, iaitu mendengar khutbah adalah wajib. Sebab di mana Nabi suruh Sulaik tadi bangun untuk solat 2 rakaat tahiyatul masjid, bukan qabliyah Jumaat. Kalau qabliyah Jumaat benda sunat, Nabi tak, bukan qabliyah, bukan wajib, sunat. Itu maksud dia. Jadi maknanya di sini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Itu jumhur kata sunat lah. Di mana dah kalau misalnya orang tu
gap kan sebelum imam tu naik ke mimbar dan baca khutbah. Jadi kalau kita sembahyang pun bukan sembahyang qabliyah lah. Ya, bukan qabliyah. Dua rakaat biasa. Jadi perbuatan tu mungkin sama, cuma niat kita. Ya, betul. Satu jadi sunnah, satu lagi tak sunnah. Kan? Itu boleh kita nak solat, tak nak salah apa? Bukan nama solat qabliyah, tapi solat tatawwu' biasanya. Kan? Solat sunnah macam ini kalau Rasulullah sarankan percepatkan solat 2 rakaat. Ringkaskan. Maknanya bacaan dalam Fatihah. Fatihah saja. Fatihah saja lah. Ringkaskan lah. Fatihah saja. Kan? Tapi itu di semasa Rasulullah Sallallahu dia tak ada gap antara azan, sebab Rasulullah bila Jumaat saja dia naik ke masuk waktu dia naik ke mimbar lepas tu azan. Betul. Dia tak ada gap. Betul. Nabi SAW dia daripada bilik dia, rumah dia keluar terus dari mimbar. Dia tak ada masuk masjid sembahyang qabliyah. Dia pun kata pula Nabi sembahyang di rumah, hantar mana? Tidak, kalau dia sembahyang qabliyah di rumah, azan waktu tu ketika Rasulullah di atas mimbar. Betul. Itu satu hujah untuk kita. Itu hujah yang kuat, satu hujah yang kuat. Maknanya Nabi tak buat qabliyah Jumaat. Pasal apa? Pasal apa Nabi tak buat qabliyah Jumaat? Macam Haji cakap tadi lah. Nabi keluar daripada rumah dia tadi, terus masuk masjid, terus naik mimbar. Bila naik mimbar, barulah muazzin tadi laungkan azan. Maknanya bila Nabi sembahyang sebelum azan lah maknanya. Kan? Sedangkan qabliyah ni kita sembahyang selepas azan. Satu hujah yang sangat kuat, insya-Allah. Itu dia. Jadi macam tu. Kita habiskan sikit. Terkadang beliau SAW mempersikapkan khutbahnya dan terkadang pula memperpanjangkan menurut hajat manusia. Khutbah beliau SAW yang bersifat temporer lebih panjang daripada khutbah yang rutin. Maknanya Nabi ni khutbah biasa ni panjang lah kan. Tu. Kalau maknanya tengok keadaan suasana, beliau SAW biasa memberikan khutbah tersendiri kepada kaum wanita dalam pelaksanaan hari raya, memotivasi mereka bersedekah. Wallahu alam. Maknanya Nabi khutbah pada kaum muslimin tadi, dia tak ada mikrofon, tak ada speaker. Jadi muslimat yang duduk sebelah sana kan, mereka tak dengar lah apa yang Nabi cakap tadi. Maka Nabi pergi pula khutbah pada mereka. Gitu. Jadi maknanya Nabi suruh keluar pada hari raya, semua orang Nabi suruh keluar, hatta anak dara yang tak pernah keluar dalam rumah tadi, wanita haid, semua Nabi suruh keluar. Kalau depa haid tadi mana ya'tazilna, depa duduk jauh daripada orang solat, depa tak solat lah. Kan, depa tak solat. Mana cerita di sini pula cerita tentang masalah hukum solat raya. Ada ulama yang kata wajib, ada yang ulama jumhur kata mustahab lah, sunat yang muakkad lah kan. Tapi ada qaul, ada pendapat yang wallahu alam, saya ni cenderung kepada pendapat tu yang mengatakan solat hari raya adalah fardu ataupun wajib. Kenapa? Kerana Nabi suruh keluar semua, hatta wanita haid pun Nabi suruh. Bila suruh ni tanda kata wajib lah. Selama mana tidak ada dalil yang mari memalingkan daripada wajib kepada sunat ataupun harus. Tak jumpa dalil memalingkan daripada sunat dan daripada sunat kepada harus. Tapi benda ni benda khilaf, berlapang dadalah kita padanya. Macam raya Adillah, Ya. Tidak boleh berkorban unless orang yang nak berkorban itu dia sembahyang raya. Kalau dia tak sembahyang raya, dia tak boleh korban. Ada hadisnya. Bukan macam tu. Solat orang ramai solat bersama imam, solat raya tadi Assalamualaikum je maknanya bismillah Allahu akbar. Kan? Orang kata habis khutbah, tak habis lagi khutbah, tak apa, sembahyang tu. Kan? Macam itulah ceritanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi lepas ni kita masuk cerita tentang petunjuk Nabi sallallahu dalam bidang ibadah lah. Ibadat bermula daripada wuduk lah. Ini cerita fik ni pun cerita perselisihan ulama lah. Tu. InsyaAllah kita berhenti di sini. Ada soalan? Ustaz, apa ni solat sunat tadi yang saya cakap tadi boleh baca apa ni? Fatihah saja. Adakah semua solat sunat dibolehkan baca Fatihah? Ya. Rukun dalam solat tadi Al-Fatihah. Kecualinya ada cerita khilaf tentang tu lah solat jemaah tadi lah. Kan? Pada solat jahar tu.
Tapi kalau solat sir, sembahyang mesti baca Al-Fatihah lah, tidak penat saja. Okey. Melainkan mazhab, pandanganlah mazhab Hanafi, baca satu ayat surah apa pun tak apa, dia kata. Sebab tu dia sembahyang cepat kan. Oi. 5 minit tak sampai sembahyang kan. Baca apa? Kita baca Fatihah pula kan. 7 ayat tu. Kan? Tapi dia ni sibuk nak ke mana kan, nak jual kapek dah. Gitu. Jadi maknanya ikut dalil. Kita ni bukan maknanya kita ni berpandukan mazhab tu, bukan kita kata rujukan utama lah. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah tadi yang sahih tadi kan. Mazhab pun tak ada masalah apa, kita kata kita bermazhab Syafi'i. Tapi maknanya laisa lazimul mazhab bi mazhab, laisa lazimul qaul kan. Bil qaul maksudnya bukan orang yang semestinya ikut mazhab tu dia mesti ikut mazhab tu, tak. Kan? Kalau pandangan tu tak bersesuaian dengan Al-Quran, hadis, maka kita tak ambil lah pandangan tadi kan, sebab mereka bukan maksum. Macam tu. Cumanya kalau orang jahil yang amat sangat, tak apalah dia berpandukan kepada imam tadi kan. Tapi bila dia dalam keadaan belajar, semakin lama semakin tahu, semakin lama semakin tahu, maka tak boleh lah taksub kepada satu-satu pendapat, walaupun dia dah tahu pendapat yang lebih kuat, hati dia kata macam tu kan. Itu maksud dia. Wallahu a'lam bissawab. Dalam hadis tu maknanya lebih kurang sama. Ya Haji. Beramal tanpa ilmu terbuat. Ya. Dan inilah yang dibimbangkan kebanyakan orang beramal lain ikut ilmu. Kalau memberikan Allah Subhanahu wa taala beritahu ayat 30 surah Isra. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Orang Islam mesti ada ilmu tentang. Ya, mesti. Sebab tu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia buat satu bab dalam kitab dia kan. Selepas Kitabul Iman apa semua tu kan. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum cakap dan beramal. Itu. Di antara ayat tadi lah surah Isra ayat 36 disebut di situ kan. Mana mesti ada ilmu sebelum kita nak beramal apa semua. Jadi wajib menuntut ilmu kalau nak beramal sesuatu amalan tadi kan. Ataunya ilmu fardu ain macam itulah. Baik, insyaallah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.